Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke udara lagi dalam rancangan dialog untuk edisinya kali ini, di mana kita akan memperkatakan juga mengenai dengan pengawalan pos sempadan. Ya. Ini satu informasi yang cukup penting juga untuk memberikan kefahaman di mana negara turut berusaha melalui Kerajaan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia menyediakan beberapa langkah ataupun inisiatif ke arah menangani impak daripada COVID-19 ini. Baik, bersama kita di studio Yang Mulia Dayang Aziati Filzah binti Haji Cemain, Pegawai Pentadbir Tingkat Khas Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, kita terus saja kepada topik kita ni hari ini, lebih memperjelaskan kepada masyarakat umum mengenai dengan pengawalan pos sempadan yang juga melibatkan pengurusan dan urus takbir daripada Jabatan Perdana Menteri sendiri. Dan apabila wabak COVID-19 dikesan di negara Brunei Darussalam, apakah inisiatif ataupun usaha langkah-langkah yang dibuat oleh Jabatan Perdana Menteri? Okey. Jadi pihak Kerajaan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 16 Mac 2020 mengambil tindakan untuk memulakan sekatan perjalanan ke luar negeri. Itu salah satu inisiatif Jabatan Perdana Menteri lah untuk mengawal penularan wabak COVID-19 dan melindungi juga rakyat dan penduduk Ketani daripada risiko-risiko jangkitan di luar negeri. Jadi pada masa itu Jabatan Perdana Menteri dimandatkan untuk meneliti mana-mana permohonan ke luar negeri. Jadi sekatan ini dikenakan kepada rakyat dan juga penduduk di negara ini. Ini termasuk juga warga-warga asing yang memegang pas-pas jangka panjang. Macam contohnya pas pekerja. Sebabnya diorang ini masih lagi dikirakan Ketani punya penduduk dan perlu dilindungi juga lah dari risiko-risiko jangkitan. Jadi pada peringkat awal setelah diumumkan bahawa pos sempadan ini dikawal dari sebarang orang aktiviti keluar dan juga masuk iaitu pada 16 Mac lalu. Jadi di sana kita ni melihat kita dapat benar-benar mengawal penularan COVID-19 dan dari masa ke semasa ada langkah de-escalations de-escalations ini diperkenalkan dan selain itu juga kita turut menerima beberapa informasi malahan pelawaan jemputan daripada luar negara untuk sebenarnya sudah mula membenarkan pelancong-pelancong dari luar negara lainnya termasuk negara Brunei Darussalam untuk berkunjung ke negara mereka. Barangkali untuk negara kita ini sendiri, kerana kita faham ada peringkat individu yang mungkin dibolehkan untuk keluar negara, barangkali dapat diterangkan lebih jelas dan terperinci. Memang ada sebab-sebab yang boleh dipertimbangkan. Ini dari awal pun sudah. Walaupun belum lagi ada de-escalation secara rasmi bagi perjalanan ke luar negeri, tapi memang ada sebab-sebab tertentu yang boleh dipertimbangkan. Contohnya mereka yang ingin balik ke negeri asal for good lah tu. Ada juga sebab-sebab yang mendesak sekiranya ada rakyat yang memerlukan rawatan perubatan. Dan ini pun bergantung juga kalau ada rujukan daripada pakar dari Kementerian Kesihatan lah. Jadi itu dibolehkan. Termasuk juga ada yang boleh dipertimbangkan juga penuntut-penuntut yang menyambung sesi pengajian luar negeri. Ini pun boleh dipertimbangkan juga. Jadi walaupun dikatakan sekatan ke luar negeri, tapi inda semestinya tidak dibenarkan tak? Boleh dipohonkan dan permohonan akan diteliti lah. Jadi maksudnya di sini Jabatan Perdana Menteri hanya mengawal perjalanan keluar negeri manakala untuk aktiviti kemasukan ke dalam negeri itu sememangnya masih lagi di bawah pengawalan dan pengurusan dari Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan. Baik, mungkin juga dari pihak jabatan sendiri dapat menerangkan dan memperjelaskan memandangkan pos sempadan diperketatkan juga yang turut menerima kesan ataupun impaan ini adalah runners di mana runners ini kebanyakan terdiri daripada pengusaha-pengusaha muda yang menyediakan perkhidmatan penghantaran bungkusan ataupun mengambil bungkusan daripada luar negara. Walaupun pihak kerajaan telah pun memberikan kelonggaran kepada mereka demi kelangsungan kehidupan mereka. Jadi apakah syarat yang
telah dikenakan kepada runners ini ataupun kepada mereka ini untuk meneruskan urus niaga ataupun aktiviti mereka ini. Ya. Okay. Jadi alhamdulillah mengenai runners ini macam-macam sudah diusahakan. Jabatan Perdana Menteri juga membuat perbincangan dengan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi di atas nasihat Kementerian Kesihatan juga, dan berbincang juga dengan Jabatan Kastam dan Excise Diraja. Jadi garis panduan telah dikeluarkan dan yang menggariskan prosedur-prosedurnya lah macam mana runners ini akan dapat mengendalikan pengambilan ataupun penghantaran bungkusan di sempadan. Jadi syaratnya, di antara syarat yang dikenakan, mereka ini dibenarkan untuk membuat perjalanan sehingga di luar kawasan sempadan itu saja, itu di perkarangan sempadan lah, di antara sempadan Brunei dan sempadan Sarawak umpamanya. Jadi lokasi itu dinamakan checkpoint. Di sana mereka boleh berjumpa dengan wakil runner dari sekiranya pihak Miri ataupun Limbang. Jadi mereka berjumpa di checkpoint ini saja. Tidak payah memasuki negara masing-masing lah. Jadi di sana saja diorang berjumpa. Tapi ada certain syarat-syarat tertentu je lah untuk mengawal supaya tidak ada kesesakan di checkpoint. Hanya sejumlah runner yang dibenarkan lah. And then ini pun dirang dibenarkan hanya seminggu sekali saja untuk mengendalikan bungkusan. Dan mesti ikut jadual tertentu lah, ada dibuatkan jadual. Mungkin barangkali dapat diterangkan lagi dengan lebih terperinci ataupun syarat serta garis pandu kepada runners ini. Okey, jadi di antara syarat-syarat lain yang dikenakan sebelum diorang mengaga ke checkpoint itu diperlukan untuk melalui pemeriksaan suhu badan, and then seperti mana juga arahan daripada Kementerian Kesihatan, mereka mesti mengambil langkah-langkah keselamatan lah, langkah jagaan seperti memasang glove, pakai apron, and then serungkup muka. Satu juga kalau lepas pengambilan barang, kalau barang itu non-perishable goods, macam barang persendirian mostly non-perishable kan, macam pakaian mesti dikuarantin 3 hari di tempat mereka lah. Jadi mesti diorang kuarantin 3 hari, baru boleh dilepaskan kepada orang pelanggannya lah. 72 jam ya. Itu antara garis panduan yang telah pun dikenakan dan perlu mereka patuhi ni. Kalau saya faham melalui kenyataan sidang media yang juga dikongsikan, jika mereka tidak mematuhi langkah berjaga-jaga ni, memang ada tindakan lah juga yang akan diambil, dan Puan sendiri turut menyatakan hanya terhad bilangan runners yang diberikan kebenaran untuk berurusan bagi orang pengambilan bungkusan-bungkusan ini. Jadi senarai runners itu memang ada dikeluarkan dan ada tertera di laman web Jabatan Perdana Menteri. I think dalam 30 syarikat kali yang dibenarkan masa ni. Jadi satu syarikat mungkin ada 2-3 orang wakil. Dorang ni sajalah yang dibenarkan, and then seminggu sekali saja tu mengikut jadual yang dorang dapat mengendalikan pengambilan dan penghantaran bungkusan lah di checkpoint tertentu itu. Jadi dari segi charges perkhidmatan servis mereka ini bagaimana? Adakah tu hanya direct urusan kepada pelanggan dan runners saja ataupun melalui Jabatan Perdana Menteri juga? Itu terpulanglah syarikat-syarikat masing-masing mensiapkan harga. Kalau pihak kerajaan indah mengawal itulah from that aspect indah. Baik, apapun sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Dayang Aziati Filzah binti Haji Jumain, Pegawai Pentadbir Tingkat Khas Jabatan Perdana Menteri. Untuk segmen yang pertama ini, kita lebih mengetahui antara inisiatif dan juga usaha daripada Jabatan Perdana Menteri dalam hal pengawalan pos sempadan ini. Dan untuk segmen kedua, kita juga akan bersama nanti dengan perwakilan daripada Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan. Jangan ke mana-mana. Penyakit berjangkit tanggal 204, kes pertama telah kembali ke rahmatullah akibat COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala jua, keadaan jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam adalah terkawal. Dari itu, segala peraturan dan nasihat dari pihak kerajaan hendaklah sentiasa dipatuhi.
Jadi kita ni patuhi saja peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Kita ni indah tahu kalau tani dijangkiti dan boleh menjangkiti orang-orang yang tani sayangi. Jadi, teranahlah di rumah. Sebagai kru Royal Brunei Airlines, kami juga berhadapan dengan risiko yang tinggi. InsyaAllah, sama-samalah kita ni menjaga kebersihan diri, mengasingkan diri dan indah hadir di tempat-tempat keramaian. Kami akan sentiasa bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan untuk membasmi penularan COVID-19 ini. Teranah di rumah. Teranah di rumah tidak akan menghalang kami untuk membuat latihan dan berolahraga. Kepada khususnya warga emas, saya ingin menasihatkan supaya kita ini teranah tah di rumah, jangan tah keluar-keluar kalau tidak ada keperluan. Jika ada pun keperluan, kita ini mintalah anak-anak kita ini untuk mendapatkan barang-barang keperluan tersebut. Karena dikhawatiri di luar sana masih ada virus COVID-19 ini dan boleh menjangkiti sesiapa saja termasuk petani. Nah, benar tu nyanyi niat tu bukannya untuk bisnis saja. Kita ni pun perlu teranah di rumah juga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuriddanna mumrid ala musiyah. Jangan mencampur baurkan yang sakit dengan yang sihat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di rumah, kita ni boleh catch up with family. Since kita ni di rumah ni, boleh kita ni lihat TV sama-sama, main game sama-sama. It's bonding time. Lurus tu dan kasom. Setuju kita? Ulai. Lurus sudah tu. Jangan lagi diubah. Tanai tiak. Dan lagi lah ya. Apa-apaan ni. Yang bisanya, baik tah kita ni ikut tu nah nasihat daripada media rasmi kerajaan. Jangan luan pandai kan membuat cerita, kan berhampa dusta. Beral sana, beral sini anundalus. Ada lagi sebutin ku kelupahan. Mun berjumpa kawan-kawan kah, padian kah, siapa sajalah sepupu kah siapa. Nah, jangan lo nampi. Sampai bersagi. Ingat toh, jaknya bapa nah. Samita. Jaknya Samita. Nih, ada sukatan nih nah. Samita. Apa kita ni? Sabar punya sabar. Jangan tadi lihat lamainya tu. Nada jo ada papa tu. Tahu jo sudah tani siapa kerajaan kan jaga. Bukan jo orang lain. You, me, our family, everything. Yes. So, don't push it. Okay? Sama please jangan ingkar. Kalau kamu ingkar, ku teleponkan polis. Nah, hello? Polis. Roger difaham. Orang ramai adalah disarankan untuk mengekalkan penjarakan sosial, larangan terhadap aktiviti perhimpunan serta berhenti dari menyebarkan maklumat palsu. Jangan ingkar, akur dan patuhi arahan kerajaan. Baik, sudah kita kembali bersama dalam segmen kedua menerusi rancangan dialog keluarannya kepada kali ini yang turut memperkatakan mengenai dengan kawalan pos sempadan. Ya. Kalau tadi kita bersama dengan Jabatan Perwakilan daripada Jabatan Perdana Menteri, seterusnya bersama kita Yang Mulia Awang Haji Al-Akbar bin Haji Ahmad, Ketua Pegawai Immigration, Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Assalamualaikum Tuan, selamat datang. Alhamdulillah. Baik, kita terus kepada soalan kita Tuan ya. Mengenai dengan
isu pengawalan pos sempadan negara kita ni. Kita melihat dan kita memang mengetahui antara fungsi dan juga peranan Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan ini adalah untuk mengawal aktiviti keluar masuk pengunjung, ya, sama ada warga tempatan ataupun warga asing. Dan apabila kes pertama dilaporkan di negara kita ni, kita juga mengetahui pihak kerajaan terus mengambil langkah proaktif, iaitu dengan menutup pos-pos kawalan sempadan darat, laut dan juga udara. Jadi bagaimana Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan menangani situasi yang agak mendadak ini, Tuan? Ya, terima kasih. Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan sebagai salah sebuah agensi kerajaan di negara Brunei Darussalam dipertanggungjawabkan dalam mengawal keluar masuk orang ramai di pintu-pintu sempadan. Semasa bermulanya kes wabak COVID-19 berkenaan, alhamdulillah Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan telah pun mengambil langkah-langkah tertentu. Dan kita mengetahui juga usaha tersebut dilakukan secara bersepadu dengan agensi-agensi lain, dan kita ingin mengetahui, Tuan, ya, proses keluar masuk warga asing maupun warga tempatan setelah penularan wabak ini reda, di mana kita masih sebenarnya lebih aktif dengan aktiviti keluar masuk. Jadi dapat dikongsikan juga ni, Tuan. Seperti mana juga yang dimaklumi melalui Syiaran Akhbar Kementerian Ahli Dalam Negeri, bermula 24 Mac 2020, warga negara asing adalah tidak dibenarkan untuk memasuki negara Brunei Darussalam, sama ada melalui pos-pos kawalan darat, laut dan udara. Ini termasuklah juga bagi yang hendak transit di negara ini. Walau bagaimanapun, pertimbangan khas hanya diberikan oleh Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan tertakluk kepada urusan-urusan yang berkepentingan kepada negara ini. Permohonan perlu dihadapkan ke Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan. Warga negara Brunei dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang berada di luar negeri tidak perlu untuk memohon ke Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan ketika untuk memasuki negara ini. Ya, itu bagi mereka yang maksudnya berada di luar negara dan ingin balik, jadi tidak perlu untuk memohon. Ya, kalau di sesi ataupun segmen awal tadi, di mana Jabatan Perdana Menteri mengurus tadbir bagi warga negara ataupun mungkin warga negara asing yang ingin pulang ke negara mereka for goodnya, jadi urusan itu perlu melalui Jabatan Perdana Menteri. Ya, dan adakah Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan ini turut bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam mengemaskini data terutama bagi kalangan warga asing? Macam mana, Tuan? Maklumat kemasukan bagi warga negara asing yang dibenarkan masuk atas urusan-urusan tertentu sentiasa dikongsikan dengan Kementerian Kesihatan. Yang mana keperluan perkongsian maklumat ini adalah bagi memberikan kemudahan bagi urusan-urusan warga negara asing berkenaan setelah tiba di negara ini, bagi urusan-urusan pengasingan diri apabila tiba di negara ini. Baik, pada situasi COVID-19 melanda negara kita ni, di mana beberapa langkah-langkah yang kita ni proaktif telah pun diambil, bukan hanya penutupan sempadan negara kita ni, malahan juga sekolah juga ditutup pada ketika itu. Ada beberapa pengawalan telah pun dibuat oleh kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Bin Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan antara lain juga yang turut menarik perhatian kita adalah kedatangan pelajar-pelajar Brunei pulang ke negara Brunei Darussalam. Barangkali Tuan dapat bercerita sedikitlah, ya, macam mana urusan perjalanan membawa balik rakyat Brunei yang berada di luar negara, terutamanya di kalangan para pelajar yang saya fahami pada ketika itu mencecah lebih kurang 3,000 pelajar. Alhamdulillah, Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan sememangnya bekerjasama dengan agensi-agensi berkaitan, terutama sekali Kementerian Ahli-Waris Luar Negeri dan Kementerian Kesihatan dan lainnya, dalam memastikan rakyat Brunei, khususnya pelajar yang berada di luar negeri, untuk kembali ke negara ini. Fokus utama adalah dari segi pengurusan yang teratur,
semasa proses pemeriksaan imigresen semasa tiba di negara ini. Di sepanjang proses kemasukan pelajar-pelajar, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan teratur. Alhamdulillah. Baik, apapun terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Awang Haji Ali Akbar bin Haji Ahmad, Ketua Pegawai Immigration, Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, yang juga memberikan perincian dan penerangan ya bagaimana Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan menjalankan tugasannya dan dalam sama-sama membantu kerajaan ataupun negara memutuskan rantaian penularan COVID-19 di negara kita ni. Dan terima kasih sekali lagi Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Auda, untuk rancangan dialog yang kita bawakan pada hari ini, kita dapat meninjau ya antara usaha yang dilakukan oleh Jabatan Perdana Menteri dan juga Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan ya, yang juga memberikan kefahaman lebih lanjut berkenaan dengan usaha pengawalan pos sempadan sama ada darat, laut dan juga udara di negara kita Brunei Darussalam. Baik, terus juga menyaksikan rancangan dialog yang ke udara setiap minggu. Jadi kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.